Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya San Nahya dan ini fokus minggu depan. Pastinya antara perkara-perkara penting selain daripada open house ataupun majlis meraihkan bulan Syawal dan juga menjemput rakan sahabat handai dan sebagainya, ada isu-isu besar dunia yang perlu kita ambil perhatian, terutamanya berkaitan dengan tarif. Yang mana Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan bahawa kadar tarif sebanyak 10% merupakan paras minimum atau tarif floor yang ditetapkan oleh pentadbirannya dengan kemungkinan terdapat beberapa pengecualian. Dan ketika bertemu dengan wartawan, Trump berkata beberapa pengecualian mungkin dipertimbangkan atas sebab-sebab tertentu, namun menegaskan bahawa kadar 10% kekal sebagai asas buat masa ini. Dan katanya menyuarakan keyakinan bahawa sesuatu yang positif akan terhasil daripada hubungan perdagangan antara Washington dan Beijing, walaupun ketegangan tarif antara dua ekonomi terbesar dunia itu masih belum menunjukkan tanda penyelesaian sepenuhnya. 10% floor, Mr. President. Okay. Pretty close, yeah, I would say. Pretty close. There could be a couple of exceptions for, obvious reasons, but I would say 10% is a floor. Yeah. Baik, itu tadi antara reaksi terkini Trump berhubung dengan tarif, terutamanya berkaitan dengan hubungan perdagangan antara Amerika Syarikat dan juga Beijing, China. Yang Suruhanjaya Ekonomi Kesatuan Eropah pula atau EU menyatakan blok itu bersedia mempertahankan kepentingan ekonominya jika rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif tidak mencapai kata sepakat. Langkah Amerika Syarikat untuk mengenakan tarif lebih tinggi telah ditangguhkan selama 90 hari, memberi ruang kepada Menteri-Menteri Kewangan EU untuk berbincang berkaitan dengan strategi mencapai perjanjian perdagangan serta merangka pelan tindakan jika rundingan menemui kegagalan. Pesuruhjaya Ekonomi EU Valdis Dombrovskis dan Menteri Kewangan Jerman Jörg Kukies ketika tiba untuk rundingan di Warsaw menyatakan bahawa mereka akan bertindak balas sekiranya rundingan tidak berhasil. Jika perjanjian dicapai dalam tempoh 3 bulan ini, iaitu berkemungkinan berdasarkan cadangan EU untuk tarif sifar ke atas semua barangan industri, isu itu boleh diselesaikan secara damai. Namun jika rundingan gagal, 27 kerajaan negara anggota EU perlu menyelaskan bantuan kepada sektor industri masing-masing yang terjejas akibat tarif tersebut. Ketidakseimbangan kewangan awam antara negara anggota turut menjadi cabaran kerana sesetengah negara mampu menyokong industri mereka. Manakala yang lain tidak, keadaan ini dikhawatiri akan menjejaskan persaingan adil dalam pasaran tunggal EU. Menteri Kewangan Poland Andrzej Szymański menegaskan pentingnya pendekatan bersama dari seluruh EU. Katanya beliau tidak mahu melihat persaingan untuk menawarkan bantuan industri secara tidak seimbang. Baik, tarif baseline ataupun minimum sebanyak 10% memperkenalkan tarif baseline ini sebanyak 10% ke atas semua barangan import yang ke Amerika Syarikat dan tarif lebih tinggi untuk negara tertentu. Beberapa negara dikenakan tarif yang lebih tinggi seperti China sebanyak 145% dan tarif balas China pula adalah sebanyak 125%. Dan kesan ekonominya, pastinya ekonomi Amerika Syarikat dijangka membayar lebih daripada $712 bilion dalam tarif import pada tahun 2025 berbanding tahun 2024. Jadi untuk bercakap lanjut berhubung perkara ini, Dr. Fidausi Sufian, Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sabah Berhad bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Dr. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ehsan, dan juga selamat Hari Raya. Ya. Doktor, sebelum kita melihat kepada perkara-perkara lain, yang paling utama untuk kita lihat ketika ini berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Trump yang terkini berkaitan dengan mungkin akan berlaku hubungan yang baik antara US dan juga Beijing. Tetapi dalam keadaan yang sama, timbal balasnya daripada 145 ke 125 Amerika Syarikat dan juga Beijing, apa yang doktor boleh katakan terutamanya berkaitan dengan dua negara ekonomi dunia ini? Yalah, kedua-dua ini adalah ekonomi yang terbesar di dunia. Satu 30 trilion KDNK dan satu lagi dekat 20 trilion KDNK. Jadi bila kita lihat Trump tarif ini sudah tentu memberi kejutan dan tarif yang mula kalau kita lihat begitu cepat dinaikkan kepada China dan China juga
timbal balik dengan tarif yang amat tinggi. Dari sekarang ini 125% daripada China dan 145% Amerika Syarikat. Jadi dan pada masa yang sama juga selepas tarif ini diperkenalkan, saya masih ingat masa itu minggu lalu ya, kalau kita lihat tiba-tiba sekarang pula diberi pula pause ataupun U-turn sekejap lah, kerana impaknya itu amat severe kepada ekonomi kita. Dan Amerika Syarikat sendiri kalau kita lihat ekonomi dia itu stock market, pasaran saham pun selepas diperkenalkan tarif ini telah rugi dekat 5 trilion. Ini amat tinggi amat tinggi kalau kita bandingkan Mac 2020 yang lalu semasa pandemik. Jadi kedua-dua gergasi ini saya rasa amat penting sebab pertama, bila kita lihat ekonomi China dan juga ekonomi Amerika ini, ya memang mereka ini kedua-dua amat bergantung antara satu dengan yang lain. 40% ekspor daripada China itu pergi ke Amerika Syarikat dan dia berbentuk intermediary goods ya, yang akan diekspor dan juga ada juga barangan-barangan yang siap. Jadi tapi bila kita lihat walaupun rundingan ini mungkin berlaku, memang kena berlaku juga sebab kalau tidak berlaku rundingan antara China dan juga Amerika Syarikat ini, kedua-dua gergasi ini sudah tentu memberi kesan yang amat negatif kepada ekonomi dunia, kerana di belah China ini, di Asia Tenggara ini, rantaian pengeluarannya itu amat bergantung dengan Asia Tenggara dan Asia Tenggara pula bergantung dengan China. Sudah tentu Asia Tenggara juga bergantung dengan Amerika Syarikat. So semua rantaian pengeluaran ini amat bergantung antara satu dengan yang lain. Jadi sekiranya tarif yang begini tinggi, kalau kita lihat tarif demikian, lebih daripada 100 ini Ehsan, tarif ini adalah, kalau saya boleh ingat, kalau kita ikut sejarah ekonomi ini pada 1903. Jadi history repeat itself. Sebab bila kita tarif diperkenalkan pada masa itu, memang memberi kesannya amat yang menjejaskan ekonomi dunia. Jadi tidak sepatutnya benda ini berlaku lagi. Namun Trump ada logik ekonomiknya tersendiri. Mungkin berbeza sikit pendapat dan juga cara economics Trump itu mungkin melangkaui daripada conventional economics. Tapi apa yang kita lihat, ekonomi Amerika Syarikat memang dalam keadaan defisit beberapa dekad ya, dan semenjak China menyertai WTO, kita nampak memang China dari segi perdagangan itu nampak trade surplus ya. Jadi kalau kita lihat Amerika Syarikat trade defisitnya tu kalau 2023, kalau ada yang data sekarang ini dekat 1.3 trilion. Begitu lama dalam keadaan defisit. Sudah tentu kalau kita lihatlah diri kita sebagai Trump ya, dan juga untuk meraih atau menggunakan sentimen nasionalis itu, kita akan cakap sudah tentu begitu lama defisit yang kita lalui, barang-barang Amerika Syarikat ni tidak ada keadilan di ekonomi dunia ya, dan ramai orang mengambil keuntungan daripada keuntungan ekonomi Amerika Syarikat, dan sudah tentu dengan adanya tarif ini adalah untuk mengembalikan apa yang dikatakan sebagai Make American Great Again, MAGA ya. Jadi kalau Trump punya logik, kalau kita lihat defisit ini adalah untuk mengembalikan zaman kegemilangan Amerika Syarikat itu, dengan memastikan bahawa ekonomi mereka dan juga perdagangan itu dalam keadaan sihat seperti mana yang dahulu yang dulu itu. Namun kita kena ingat pula bahawa sekarang ini ekonomi Amerika Syarikat itu hanya 25% kepada ekonomi dunia, right? Jadi mana-mana sekiranya apa-apa yang dilakukan oleh Amerika Syarikat ini dengan tarif yang begitu tinggi, sudah tentu akan memberi impak. Now, tapi apa yang kita lihat ya, apa yang kita lihat sekarang ini, menggunakan tarif ya sebagai senjata
untuk mengganggu kebergantungan rantaian ekonomi itu sudah tentu ada aspek bukan sahaja dari segi perdagangan, tetapi juga ada aspek dari segi hegemoni Amerika itu sendiri. Bila diperkenalkan tarif ini, Trump mengatakan bahawa China tidak mau berunding dengan Amerika Syarikat. Dan China pula melihat buat apa saya ingin berunding dengan Amerika Syarikat, sedangkan pada masa sebelum tarif itu diperkenalkan, ekonomi dalam keadaan yang seperti mana yang kita lihat sebelum ini dengan laporan-laporan yang ada daripada World Bank, iaitu dalam pemulihan pasca pandemik. Tapi sekarang pula kita dikejutkan dengan tarif ini. Sudah tentu ekonomi China pula melihat ini adalah satu perkara yang tidak patut berlaku. Right? Jadi kalau kita lihat China pula China, sumbangan kepada global economy dekat 20%. Dan perdagangan mereka itu adalah dalam keadaan surplus yang begitu lama. Alright, dekat 1 triliun. US dalam defisit 1 triliun, China pula dekat 1 triliun US dollar. Dan tren untuk surplus itu pun sudah beberapa lama juga ya. Tapi surplus timbal balik tarif ini tidak boleh berlaku dengan begitu lama. Sebab kedua-dua ekonomi ini mempunyai konteks cabaran ekonomi dalaman tersendiri. Right? Kalau Amerika Syarikat itu kita tahu tentang dia cost of living, harga barang, apatah lagi dengan tarif ini yang akan meningkat, sudah tentu cost akan dibiayai oleh Amerika itu sendiri. China pula pun mempunyai konteks dan juga cabaran ekonomi tersendiri. Contohnya China, kalau kita lihat beberapa tahun ini ada capital flight, iaitu ada pelaburan yang telah keluar daripada China sebelum tarif ya. Yang kedua pula mereka pula mempunyai isu tentang property crisis ya, banyak hutang kerajaan-kerajaan tempatan di dalam negara itu sendiri. Jadi kedua-dua ini tidak boleh bergaduh lama, tarif itu tidak boleh terlalu lama. Perbincangan harus berlaku. Sebab impaknya itu adalah kepada negara-negara, contohnya Malaysia dan juga Asia Tenggara secara keseluruhan. Jadi adakah perlu perbincangan? Memang perlu. Tarif harus kita dilihat semula. Sekiranya Trump boleh buat U-turn untuk pause tarif ini untuk 90 hari dan Trump juga kerajaan Amerika Syarikat juga harus memberi ruang. Mungkin ada perbincangan, mungkin bukanlah secara informal ataupun formal, tapi perbincangan kena berlaku untuk merunding semula tarif yang dikenakan. Baik. Doktor, selepas ini kita nak tengok pula apa yang akan berlaku dalam minggu akan datang. Adakah U-turn lain pula akan berlaku contohnya, ataupun adakah akan berlaku rundingan yang baik antara US dan juga Beijing khususnya, dan akhirnya yang mendapat impak terutamanya negara-negara yang terlibat termasuk ASEAN itu sendiri. Kita nak berhenti rehat sekejap Prof, kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam fokus minggu depan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin perjanjian perdagangan dengan China masih berupaya dicapai walaupun ketegangan antara kedua-dua negara semakin meningkat. Setiausaha Akhbar Rumah Putih Caroline Leavitt menjelaskan dalam satu sidang media pada semalam bahawa Presiden Trump terbuka kepada rundingan. Di sebalik itu, beliau menegaskan sebarang tidak akan balas oleh China tidak akan membawa keuntungan kepada negara itu. Ketegangan ini berpunca daripada keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif import sebanyak 145% terhadap barangan dari China, termasuk tambahan 20% sebagai tindak balas terhadap isu pengedaran dadah berbahaya fentanyl. Sebagai respons, China mengumumkan peningkatan tarif terhadap barangan Amerika Syarikat daripada 84% kepada 125%, yang akan berkuat kuasa bermula 12 April sebagai tindak balas langsung terhadap tindakan Amerika. Kementerian Kewangan China menyatakan langkah tersebut adalah tindak balas terakhir dalam pertikaian semasa dan sebarang tindakan lanjut daripada Amerika Syarikat tidak akan memberi kesan ekonomi yang ketara. Perang tarif ini telah menjejaskan perdagangan global secara serius dengan nilai tahunan perdagangan antara Amerika Syarikat dan China yang berjumlah $582 bilion kini berada dalam keadaan tidak menentu. Syarikat-syarikat besar seperti Tesla dan Apple
menghadapi peningkatan kos pengeluaran serta gangguan terhadap jualan mereka di China akibat ketegangan perdagangan yang berterusan. Dr. Firdausi Sufian, Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sabah Berhad, masih lagi bersama-sama saya menerusi dalam talian. Doktor, apa yang kita dapat saksikan mungkin minggu depan ataupun minggu-minggu seterusnya, terutamanya melibatkan perkara yang mungkin dilakukan lagi oleh Trump. Walaupun China sebelum ini menyatakan bahawa dia tidak mahu pun sebenarnya terlibat dalam perang dagang di antara Amerika Syarikat dan juga China, tetapi dia tidak akan tunduk kepada desakan ataupun apa yang dilakukan oleh US. Apa yang kita dapat saksikan mungkin untuk langkah seterusnya yang mungkin kita boleh jangkakan daripada Trump dan juga China termasuk negara-negara ASEAN? Ya, sudah tentu saya rasa kalau kita lihat sekarang U-turn yang dibuat ni adalah untuk membuka ruang untuk berbincang tentang tarif ini, sebab memang apabila tarif ini diperkenalkan, dia memberi kejutan kepada rantaian pengeluaran seperti mana yang dilaporkan tadi. Sudah harga-harga barang, sentimen pelabur itu pun sudah banyak berubah dan mengubah landscape pelaburan dan juga ekonomi seluruh dunia, boleh saya katakan, ya. Jadi sudah, dan kalau kita lihat Trump 1.0 dahulu, 1.0 pun memang sentiasa menggunakan tarif ini sebagai satu senjata untuk membawa orang untuk berbincang di meja dan melihat apa yang boleh diketengahkan, memastikan kepentingan Amerika Syarikat itu diutamakan, termasuk juga dengan China juga. Tapi sudah tentu China kalau kita lihat perdagangan China itu yang surplus dia yang begitu tinggi, dan Amerika Syarikat pun sebenarnya banyak bergantung dengan China, sudah tentu memerlukan perbincangan kena berlaku. Trump 1.0 dahulu pun mengenakan tarif tidaklah sampai 100, tapi along the way kalau kita lihat pun memang ada memberi sikit membuat perubahan sikit dari segi tarif dan juga non tarif barrier itu daripada negara China, termasuk juga negara China itu sendiri. Jadi bagi saya apa yang kita lihat di untuk minggu depan ataupun apa yang akan berlaku seterusnya, memang kita tidak dapat jangka apa yang berlaku, sebab yang 90 hari pause itu pun tidak dijangka. Sebab apa yang kita nampak, Trump yang begitu confident mengatakan bahawa tidak akan memastikan make American great again dan membawa sektor pembuatan itu balik ke Amerika Syarikat, dengan begitu yakin. Tetapi bila kita lihat selepas dilaksanakan tidak sampai pun 2 minggu, berikan dahulu dia pause dahulu dan tengok bagaimana kita boleh bincang. Dan perbincangan saya rasa harus berlaku kerana banyak negara-negara kalau kita lihat yang sebenarnya bukan sahaja Amerika Syarikat dan juga China, tetapi seluruh negara ASEAN terutamanya 3.8 trilion, dan ASEAN ini sepatutnya akan menjadi blok ekonomi keempat terbesar di dunia sepatutnya tahun ini tanpa tarif lah, right? Tapi sekarang ini nampaknya dengan adanya tarif yang ada ini, saya rasa sebab Malaysia selaku chairman kepada ASEAN itu, pengurusi ASEAN itu, kita dapat lihat Perdana Menteri kita pun mengambil langkah yang proaktif untuk proaktif baru-baru je ini kita sudah lihat bahawa kita akan ASEAN akan berjumpa dengan Presiden Xi dan untuk melihat bagaimana untuk menangani ataupun kemelesetan ekonomi ataupun tarif ini, ya. Dan pada masa yang sama juga ASEAN mengambil langkah proaktif dari meneroka pasaran baru, contohnya GCC, itu Gulf Cooperation Council. Itu pun adalah satu langkah yang proaktif, sebab dalam ASEAN sebab keanjalan ekspor itu kita amat terikat dengan Amerika Syarikat dan juga China. Dua-dua ini memang kita tidak dapat lari, ya. Jadi apa yang kita perlu lakukan sini adalah mengambil langkah yang pragmatik, right? Kita memang tahu tarif is bad,
right? Tapi kita harus fokus kepada silver lining yang ada itu dan melihat apakah pendekatan-pendekatan yang proaktif, pragmatik yang kita boleh lakukan agar walaupun ada ketegangan dalam perdagangan ini kita terus dapat kukuhkan. Tapi kita kena akui dalam ASEAN ini, okay, kita kena akui pertama apa yang di luar kawalan kita, apa dalam kawalan kita. Ini dua perkara harus jelas. Ada perkara kita memang di luar kawalan kita dan memang kita tidak boleh buat apa-apa. Okay, contohnya macam Trump tarif ini. Tapi apakah dalam kawalan kita itu kita boleh buat sesuatu. Nah, apa yang kita boleh lihat di sini selaku ASEAN ya. Kalau kita lihat ada ASEAN Plus 3 di mana kita ASEAN Plus 3 iaitu ada China, Japan dan juga Korea. Perbincangan dengan ASEAN Plus 3 ini amat penting sebab KDNK China itu dah 20 trilion, Japan 4 trilion, Korea 1 trilion. Jadi dan ASEAN selaku blok 38 trilion. Jadi bolehlah satu gabungan blok ataupun perundingan bagaimana meneroka pasaran ataupun mengembangkan sektor-sektor mana yang terjejas itu kita boleh bincang. Alright, di mana yang kita boleh mengambil peluang untuk kembangkan mengikut comparative advantage tersendiri. Right? Sebab ekonomi dunia ini sudah tentu is interdependence. Memang bergantung antara satu dengan yang lain. Ya, kita tahu Amerika Syarikat mempunyai langkah ataupun pendekatan tarif yang amat luar biasa. Tapi ini tidak bermaksud kita tidak boleh teroka peluang yang lain dengan negara ASEAN dan juga negara-negara lain. GCC satu peluang, Japan satu peluang, Korea peluang dan juga China sudah tentu itu adalah rakan dagangan ASEAN yang amat rapat, apatah lagi Malaysia ya. Jadi ada juga perbincangan yang kita boleh lakukan walaupun ada tarif dalam Trade Investment Framework Agreement ataupun dipanggil TIFA itu, ini juga adalah satu ruang di mana kita boleh berbincang ya. Saya rasa ASEAN apabila mengambil pendekatan untuk tidak timbal balik, alright, itu adalah satu pendekatan yang baik. Ada juga di dalam negara-negara ASEAN contohnya Vietnam ya, juga Kambodia ingin berbincang untuk menurunkan tarif itu kepada kosong. Amerika Syarikat kata tidak ya. Jadi tapi walaupun tidak, kita harus fokus kepada silver lining, right? Apakah yang kita boleh lakukan dalam keadaan begini? Ya, negara-negara lain juga ingin meneroka pasaran lain daripada Amerika Syarikat, dan kita ASEAN pun juga ingin meneroka pasaran yang baru. Kedua-dua dalam ambang untuk mencari ataupun mengembangkan pasaran baru selain daripada Amerika Syarikat untuk sekarang. Walaupun kita tahu bukan mudah untuk avoid US ya, but we have to do some changes. We have to buat strategi dan juga shift. Right? Sebab sekarang business unusual sudah dengan adanya tarif ini. Sekarang ni bila ada tarif ini, kalau kita lihat sentimen pelabur pun sekarang sudah hold back. Ada yang wait and see. Right? Jadi di sinilah di mana saya rasa untuk meneroka semua negara dalam keadaan begitu, untuk meneroka pasaran yang baik, kita harus mengambil peluang ini. Dan untuk mengambil peluang ini, Malaysia ataupun ASEAN, kita kena tunjukkan bahawa ASEAN ini akan menjadi blok yang penting untuk dunia. Memang pun dengan prestasi yang sebelum ini. Ya. Yes, kita tahu tarif akan mengganggu rantaian pengeluaran. Tapi ada pendekatan-pendekatan lain yang kita boleh lakukan. Contohnya ease of doing business, di mana ini boleh menarik pelabur yang lain untuk memastikan yang kita ini mudah untuk membuat pelaburan.
Right? Selain daripada ASEAN juga, saya rasa negara Malaysia, ya, sudah tentu Malaysia 24% for now, alright. Tapi kalau kita lihat negara-negara ASEAN itu, Malaysia lah antara yang terendah, ya, yang paling rendah Singapura. Jadi apa yang kita boleh lihat pun, ucapan-ucapan Perdana Menteri pun telah mengatakan bahawa akan meneroka pasaran baru, contohnya Algeria, Egypt, Ethiopia, Angola, Namibia, Oman, Kenya, banyak negara-negara yang lainnya. Saya rasa ini adalah satu way forward yang baik, dan juga dan kita harus ingat juga, kita harus fokus kepada pembangunan domestik. Kita ada NIMP 2030, kita ada NETAR, kita ada National Semiconductor policy, kita ada new investment policy di bawah payung Madani, ekonomi Madani. Dan dalam ekonomi Madani itu mengatakan bahawa high growth, high value. Baik. Mungkin sudah tiba masanya untuk kita betul-betul fokus untuk mengembangkan ini agar kita dapat perkukuhkan domestik ekonomi kita diambang dalam ketegangan perdagangan ini. Baik. Banyak lagi sebenarnya perkara untuk kita lihat dan juga kita cernakan sesuatu, terutamanya apa yang kita akan dapat saksikan sepanjang minggu hadapan, contohnya apa yang dilakukan oleh Trump, apa tindakan China dan sebagainya. Tetapi ada persoalan-persoalan lain sebenarnya saya nak tanya kepada doktor, tapi tak sempat. Adakah 10% jumlah minimum yang dikenakan Amerika Syarikat itu sangat signifikan untuk US, dan juga 10% itu adakah nilainya besar untuk setengah negara, contohnya seperti ASEAN dan sebagainya? Apapun, pastinya kita akan ada diskusi-diskusi lain. Terima kasih Dr. Firdausi Sufian, Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sabah Berhad. Terima kasih kepada anda yang menonton Fokus Minggu Depan. Saya Sandra Haya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.